Okay guys, ingat guys setiap kali nak buat parti ketapang ataupun nak guna daun ketapang, pastikan kita cuci dulu guys kita punya daun ketapang ni guys cuci boleh pakai sama ada air pipe ataupun air dah berfilter pun tak apa. Dan yang paling penting sekali ini dia guys. Ini mesti kena letak garam guys garam. Supaya garam ni dia membunuh bakteria lah. So biasanya saya akan rendam dengan air garam ni lebih kurang 1 jam ataupun tak kisahlah tapi janganlah sekejap sangat, mungkin 1 jam, sejam setengah. So kita rendam dulu, baru kita akan guna sebagai daun ketapang ataupun parti ketapang. Rendam, cuci dulu. Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Untuk video pada kali ini, seperti yang korang tengok pada awal tadi, sebenarnya saya tengah setting untuk buat parti ketapang lah. Alhamdulillah, sebelum ni saya ada buat parti ketapang juga dekat YouTube dan mendapat sambutan yang baik dari segi jualan dekat Shopee, dan orang yang datang dekat kedai pun ada beli juga parti ketapang daripada saya. Alhamdulillah, thank you so much guys. So untuk video pada kali ni, saya nak pecahkan kepada dua lah. Yang pertama sekali mengenai parti ketapang tadi, saya nak cerita sikit macam mana step yang saya ambil untuk menyediakan parti ketapang ni guys. Tapi saya akan terangkan secara kasar sajalah. Dan yang kedua adalah mengenai setting air. Macam mana nak setting air untuk modern, macam mana nak setting air untuk wild. Sebab ada sesetengah orang dia macam tak faham tau, kenapa wild beta ni ada hari saya tengok orang ni setting cair je air, tak letak ketapang pekat pun tapi ikan elok je. Yang ini orang ni setting kemai pekat lagi ketapangnya, kenapa So kita akan explain lah. So kita pergi ke bahagian pertama dulu mengenai parti ketapang guys. So jom guys, so ni adalah parti ketapang yang kita cuci tu. Korang tengok baru 1 jam air dah agak boleh tahan gelap. Sebab daun memang sangat-sangat banyak kita letak daun memang sangat-sangat banyak. So bila dah cuci, dah letak air garam ni, kita boleh bilas ataupun kita boleh buang air dia guys. Buang air dia, kita masuk air baru lah. So dah settle bilas, kita akan masukkan air lah dan kita akan tunggu dalam tempoh masa 2 minggu. Tapi dalam kita menunggu 2 minggu tu guys, saya akan masukkan bubble sekali lah. So bila ada bubble, dia akan pecahkan lapisan minyak, dan satu lagi dia akan macam gaul lah. So akan lebih cepat gelap. Okay, so ni dia korang boleh tengok berbukit guys balang. So kita ambil satu. Alright, so kita akan tadah lah. Ni air yang dah peram so sebenarnya kalau korang nak pakai air pipe pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya pakai air peram lah sebab air pipe saya dia ada karat kan. Kedai ni kandungan karat air dia agak tinggi, so kita pakai air ni lah. Air ni dah tak ada karat dan dia air yang okey lah, air yang elok. So memang sesuai untuk ikan guys. So kita masukkan. So untuk permulaan memang air dia akan jernih, tapi korang tengok lah, lepas sejam dia dah kuning dah, macam yang saya tunjukkan tadi kan, masa kita cuci kan. Ketinggian dia pun korang agak-agak je lah, bergantung pada berapa banyak daun. Dia kalau lagi banyak daun, lagi gelap lah. So kita dah masukkan. So sekarang ni kita akan peram lah dan kita akan gunakan bubble. Tapi sebelum tu sebenarnya ada 2 bahan yang saya akan masukkan, di mana kita nak bagi air dia lebih tahan lama dan lebih gelap. Iaitu yang pertama sekali kita akan masukkan arang. Dan satu lagi bahan adalah bahan formula lah. Yang bahan formula ni saya pakai untuk saya punya produk saja. Kalau korang tak pakai pun tak apa. So itu akan dimasukkan pada hari ke-5 selepas kita peram. So arang kita boleh masuk sekarang. So untuk penggunaan arang ni sebenarnya saya tak pernah tunjuk lagi kat YouTube sebelum ni. Tapi korang boleh je pakai, tak ada masalah. Okay, so nak masuk 2-3 biji pun tak ada masalah lah. Make sure bilas, cuci dulu.
So kita dah masukkan guys, okay. So jom kita masukkan bubble. So kita dah masukkan bubble. So tutup lah. Tutup. Supaya tak masuk abuk ke apa ke kan. So memang proses dia dalam tempoh masa 2 minggu lah. Dan arang kita dah masukkan. So bahan formula yang saya punya tu pada hari yang kelima guys. Korang tengok ni. Sebelum ni punya kerja, comot ke tak comot. Okay gang, so selesai part yang pertama. So kepada korang yang nak dapatkan parti ketapang daripada saya, buat masa ni kalau dekat kedai ada lagi stok, tapi siapa-siapa yang nak order kat Shopee tu korang kena tunggu untuk stok yang akan datang. InsyaAllah kita akan buat lebih banyak lah. Yang saya tunjuk ni demo sajalah kita buat kan. So insyaAllah akan ada stok yang mendatang. So korang stay tune saja. So mari kita pergi ke bahagian yang kedua untuk video kita pada kali ini, iaitu saya nak tunjukkan setup lah asas untuk modern dan juga wild. Dan untuk wild beta kita nak explain dengan lebih mendalam kenapa ada orang dia buat gelap, ada orang dia buat cair-cair je ketapangnya kan, ataupun dia punya parti tu. So kalau korang nak tahu, jom guys, dalam kita nak ni kena ada balang lah So untuk pemilihan balang, sebolehnya wild beta kalau tak nak letak penutup, ambil lah yang tinggi balang yang tinggi. Kalau dapat lagi tinggi lagi bagus. Kita nak avoid dia daripada lompat So ni kita ambil satu untuk wild, satu lagi untuk modern. Modern tak kisahlah, kalau nak ambil tinggi macam tadi pun boleh, ataupun yang lebih rendah. Yang lebih rendah contohnya macam mana balang rendah Kenapa semua balang ni tinggi je ni? Ni contoh macam ni. Korang nampak ni saya tunjuk ni. Ni rendah sikit. Tak kisahlah nak pakai balang tinggi ke balang rendah. So jom kita cedok air. So untuk modern tak kisahlah tinggi mana, tapi ada setengah ikan dia tak sedap dengan air dia lompat juga. Ni okey lah ni paras line ni. Biasa saya buat paras ni lah untuk modern. So untuk wild jom. Untuk wild separuh je guys. Tak payah banyak-banyak. Macam ni atau tinggi sikit lagi pun okey. Macam ni pun okey. Okay guys, dekat sini kita dah sediakan untuk modern satu, untuk wild satu. So sekarang ni air yang ada kat sini, air yang daripada filter tau guys. So tak perlu letak anti klorin, sebab filter tu dia dah tapis dah. So dah tak ada klorin, dah tak ada karat. Tetapi biasalah orang nak setting air, dia akan masukkan beberapa bahan lain kan. So dekat sini kita akan buat tutorial lah, dan juga pemilihan nak pakai yang mana satu. Okay guys, so kita bincang satu-satu guys. Agak susah juga ni kita nak explain ni. So kita nak mula daripada mana Okay, saya tahu dari segi garam dululah garam. Okay, so guys, untuk pemilihan garam dekat sini ada dua kebiasaannya dekat pasaran ada 3 garam. So ini ada 2 sampel. Korang boleh tengok ini adalah garam putih ataupun garam kasar biasa. Okay, kita try buka dulu. Okay, korang kena tengok dululah dia punya dalam dia macam mana ini pula adalah garam kuning. Okay guys, untuk garam kasar, korang tengok dalam ni, dia punya rupa memang kasar lah, macam ni So garam kasar ni fungsi dia untuk membunuh bakteria. Okay, so ada lagi 2 garam, iaitu garam kuning dan juga garam biru. Yang ada kat saya ni garam kuning. So garam kuning ni dia punya struktur dia lebih halus, dan dia berwarna kuning lah. Jadi garam kuning ni dia ada ubat kuning lah, di mana ubat ni dia membantu untuk merawat penyakit. Biasanya garam kuning ni saya pernah pakai untuk sembuhkan dropsy. Alhamdulillah ada pengurangan jugalah, membantu jugalah untuk merawat dropsy. Dan satu lagi garam biru. Garam biru pun ramai orang pakai. So kebiasaannya garam biru ni dia untuk macam mencegah penyakit lah, mencegah penyakit. So ada 2, ada 3. So kebiasaannya saya akan pakai yang ini. Kalau korang nak air ikan korang tu letak ubat lain, so saya prefer letak yang ni lah. Sebab kalau korang pakai garam biru, lepas tu korang nak campur ubat lain, so garam biru tu dia macam ni juga. Ni garam kuning ada ubat kuning, garam biru dia ada ubat dia juga. So ubat tu nanti korang nak campur dengan ubat lain. So saya tak prefer untuk pencampuran ubat. So saya memang akan pakai yang ni. Melainkan korang memang nak letak garam biru sahaja. Okay, kalau garam biru sahaja bagus. So kita try letak. Okay, dalam secubit saja guys. Secubit saja untuk wild, untuk modern. So untuk wild sikit lagi pun tak apalah, sebab air dia pun sikit. Okay, so kita dah masukkan. So kita tunggulah dia larut sekejap. So sementara tu kita nak borak pasal ubat-ubat yang lain. Okay,
Jom. Macam saya sebutkan tadi, sebolehnya janganlah ada campur-campur ubat. Saya tak recommend untuk korang campur-campur ubat. So dekat sini ada beberapa ubat yang kita akan recommend. So ini bukan ubat, ini adalah pati ketapang. Produk saya yang saya buat ni, korang boleh tengok yang saya letakkan formula dan juga arang tu memang gelap. So ni dia. So kita nak bincang ubat dulu guys. Jadi gunalah ubat pada waktu yang tepat dan kegunaannya sahaja. Contoh yang ini. Ini saya hanya akan pakai untuk ikan yang ada masalah pipi, gills terbuka ataupun tak boleh buka sebelah, ataupun swim bladder pun boleh ikhtiar pakai ubat ni guys. So kalau ada ikan yang mengidap benda tu, baru saya pakai yang ini sahaja. Setting ni, titik ni saja dah siap untuk ikan yang bermasalah yang saya sebutkan tadi. Okey, so selain daripada tu, okey, ini adalah 0D lah. 0D ni boleh kata singkatan untuk zero disease, untuk elak penyakit. Ini untuk cegah penyakit, macam-macam penyakit lah. Yang ini untuk rawat penyakit pipi, swim bladder. Ini untuk rawat, untuk cegah penyakit, macam tonik lah. Dia lebih kurang fungsi dia seperti AOG. Lebih kurang saja fungsi dia macam AOG. Kira tonik lah, general tonik. Cuma AOG ni dia ada special dia lagi. AOG ni kalau macam masalah suhu sejuk pun boleh pakai juga bersama. S1 pun sama. Kalau macam suhu sejuk ke apa, korang boleh pakai antara dua ni lah. Kira masuk garam, masuk ubat ni, salah satu So kalau nak jimat, biasa orang pakai S1 lah, sebab dia lebih murah sikit kalau nak elak masalah sejuk. Tapi nak plus tonik untuk beta, yang ni okey lah. Tapi yang ini, korang tengok gambar ikan besar-besar. So ubat ni dia agak kuat. So korang pakai cair je, pakai setitik pun dah gelap, dah hijau betul lah colour dia. So pandai-pandai lah korang sukat untuk S1 ni. Tengok sukatan dia ada tunjuk kat belakang. Kalau korang beli, korang boleh tengok dia punya sukatan kat belakang. Nampak sukatan dia. 1 ml ubat S1 untuk 1 liter air. Ni untuk ni saiz untuk akuarium. Akuarium 2 kaki, 2,5 kaki. So korang kena ni lah, check betul-betul. So pakailah salah satu ubat yang mana okey saja. Dan ini kebiasaannya Beta Vita, korang boleh pakai jugalah. Kalau korang boleh tengok dekat sini, untuk stamina beta, untuk kesihatan. Nampak during breeding dia membantu produce more bubbles untuk buih. Nampak. So biasanya saya akan pakai satu sajalah. Dan di musim yang kerap hujan sejuk ni, saya pakai AOG selalu. Dan dia ada tonik untuk beta jugalah. So bagus. So kita akan pakai, okay. So untuk wild, sebenarnya kalau tak nak pakai AOG tonik beta pun boleh. Kebiasaannya saya akan pakai untuk wild ketapang saja. Macam mana kita nak titik ni? Tak sampai pula. Titik saja. Alright. So kita dah masukkan. Untuk wild nak masuk ke apa, boleh, tak ada masalah. Okay, wild ni dia terbahagi pada dua jugalah. Sama ada wild original ataupun wild hybrid. Kalau wild hybrid, okay dia letak ni. Letak ni okey. Tapi kalau wild ori, kebiasaannya saya tak letak. Saya hanya akan letak ketapang ataupun daun mahang dan pekatkan. Tapi rasa saya tak ada masalah kalau wild ori pun boleh pakai rasanya. Siapa-siapa yang pandai boleh share. Tapi kalau kebiasaannya lah, saya kalau wild ori saya tak pakai ni. Wild ori kita akan letak ketapang sajalah ataupun daun mahang. Okey, so kita dah masukkan. So seterusnya yang ini guys. Okey, pati ketapang. Kebiasaannya orang tanya nak letak pekat mana kan. Okey, bergantung juga. Untuk moden, letak sikit pun dah okey, cair pun dah okey. Tapi kalau nak groom, pekatkanlah. Nak naikkan warna dia, pekatkanlah. Dan letak daun ketapang. Okey, untuk wild, kadang-kadang ada orang letak banyak, ada orang letak sikit kan. Okey, dia sebenarnya bergantung pada air kita. Okey, sebelum ni saya pernah buat satu video, di mana dekat video tu imbeli saya tu warna dia sangat-sangat cantik, tapi air dia air putih macam ni je. Dia disebabkan pH air yang cantik lah, yang sedikit berasid. Mungkin pH air dekat rumah saya masa tu memang sesuai untuk wild beta. So kita nak stabilize pH, memang pakai inilah. Jadi sebab tu setengah orang mungkin air dia pH kurang cantik, dia pekatkan sikit untuk kita stabilkan pH sesuai untuk ikan kita. Sebab tu lah ada orang pakai gelap, ada orang pakai cair. So jom kita masukkan. Kebiasaan kat kedai saya tak payah pekat-pekat sangat lah, sejak ada filter ni. Cair-cair sikit je. Ni pun dah okey lah ni. So untuk model pun kita letaklah sikit. Alright, so kita dah masukkan.
Jadi apa yang korang boleh dapat kat sini, janganlah campur-campur ubat. Ni basic setup saja, basic setup. So siap, simple je. So kita kacau je lah. Jom kita kacau. Korang boleh nampak colour dia lah. Ini ada AOG, dia akan sedikit kehijauan lah, ataupun kuning-kuning sikit lah. Macam ni. Dah siap ni, korang boleh tengok. Saya zoom out sikit, korang boleh nampak. Yang modern-modern sekarang ni, untuk musim-musim macam ni, semua saya setting macam ni. Semua saya setting macam ni. Dan untuk wall, korang boleh tengok dekat belah atas ni. Yang ni baru tukar air. Baru tukar air. Yang ini Imberley Silver, hasil breeding dia punya sibling semua ada. Kalau siapa-siapa berminat boleh PM Imberley Silver saya pernah review kat YouTube. Yang tengah ni kita punya Brownorum. Brownorum insya-Allah nanti nak try buat breeding untuk Brownorum. Dan ini kita ada juga dekat video terbaru, iaitu Orange Splendid. Tengok dia flare. Diorang baru tukar air ni, tak tahu dah selesa ke belum. Tu flare Orange mantap. So tak pekat sangat pun. Dan diorang ni saya letak daun mahang guys. Satu lagi, kalau wild beta, kalau kau nak letak daun ketapang ke kan, kalau ada daun mahang lagi bagus guys. Sebab daun mahang ni dia tak blending. Dia tahan. Dia akan duduk dalam air ni lama-lama, dia tak akan blending. Okey saja. Okay gang, itu dia 2-in-1 perkongsian untuk video pada kali ni. Kalau ada yang korang nak tambah untuk setting air ke apa ke kan, korang boleh share kat ruangan komen. Kalau korang rasa saya punya setting ni tak cukup cun, boleh betulkan saya kat bawah. Sebab kita sama-sama share lah. Dan apa yang saya buat ni pun sebenarnya berdasarkan pengalaman jugalah. Yang biasa saya buat, ada orang memang dia suka pakai garam biru sahaja. Ada orang dia pakai garam putih dan campur dengan ubat lain. So korang boleh sharekan yang mana yang terbaik untuk ikan laga kita guys. So sepanjang saya bela ikan ni, inilah setup yang saya buat So kalau macam musim dah elok, musim dah okey, bolehlah kita pakai ubat lain. Contohnya saya pakai Zero D lah biasanya kalau cuaca okey. Sebab apa? Sebab dia boleh cegah penyakit-penyakit lain. Dan kalau macam contoh saya busy, terlalu sibuk sangat, ada urusan luar dan sebagainya, mungkin ada hari saya nak kena pergi outstation ke kan, pergi com site ke apa, saya akan pakai Biobeta. So Biobeta kita akan kurangkan dos garam. Garam kita akan kurangkan lagi. Kita pakai Biobeta, memang air akan tahan lama, jangan risau. Macam itulah. So pakai ikut keperluan. Okay guys, jangan ini masuk, itu masuk, jangan semua masuk. Korang bukan nak masak, nak buat sup. Semua benda rencah-rencah nak dimasukkan. Okay, so itu saja untuk video pada kali ini guys. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.